Saya dengar mau cakap bahasa Melayu baru boleh masuk FYP yo. Serius ke? So kalau Cina macam aku ni cakap bahasa Melayu macam ni, korang akan like, share ataupun komen ke tak? Sekarang ni aku berada dekat Genting Skyworld. Kalau keluar FYP korang, jangan lupa like, share. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam segmen Wawan Sabda Bahasa yang diterbitkan oleh majalah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Dan sudah semestinya pelbagai kandungan menarik dan kita tampilkan pelbagai latar belakang individu-individu yang tidak sahaja terkenal, malah mereka juga memberi pelbagai elemen dan input dalam pengetahuan mereka dalam bidang masing-masing, dan khususnya mereka mempromosikan bahasa Melayu sebagai bahasa ataupun medium utama dalam setiap kandungan media sosial yang dipaparkan di Instagram, TikTok, Twitter, Facebook dan sebagainya. Dan hari ini saya sangat berbesar hati seorang TikTokers yang menjadi guru dan mewarnai industri ataupun platform atau pelantar media sosial yang sangat terkenal, iaitu Kions. Apa khabar Kions? Khabar baik. Apa khabar semua? Terima kasih of course menjemput saya. Okay, saya bukannya pun hebat mana. So tapi okeylah, thank you kerana menjemput saya. Kion, sebenarnya saya memang dah lama nak approach, dah lama mengidam ataupun cakap nak melamar Kion ni appear dalam kami punya segmen Wawan Sabda Bahasa atau dalam bahasa Melayu formalnya, temu ramah Kion mempopularkan atau mempromosi bahasa Melayu di pelantar TikTok dan Instagram. Boleh dikatakan ramai yang terkejut dengan penyusunan bahasa kosakata Kion ni. So boleh Kion ceritakan sedikit tentang bagaimana sebenarnya Kion boleh meletup dalam TikTok ni? Oh, sebenarnya cerita dia sangat senang saja. Saya buat satu konten itu macam pelat punya bahasa Melayu. So saya masih ingat lagi itu skrip. Saya cakap depan kamera, saya lengah orang cakap mau cakap bahasa Melayu baru boleh masuk FYP. Serius ke? So kalau Cina macam aku ni cakap bahasa Melayu, lalu FYP korang akan like, share, komen ke tidak? Itu saja. Tiba-tiba saya tak mengharapkan apa-apa sebenarnya. Dan lepas saya muat naik, kemudian pada hari keesokannya tiba-tiba dia meletup dan saya macam wow. So saya rasa macam saya terkenal pasal saya punya bahasa Melayu. So saya teruskan sajalah sebab nampaknya audience suka tengok saya berbahasa Melayu. Dan dalam perjalanan ni saya pun rasa agak teruja dan rasa gembira juga sebab ramai yang bagi komen yang dia cakap macam mana bahasa Melayu you lagi pekat daripada orang Melayu. So saya pun macam, ya ke? Saya pun biasa je. Saya rasa dari kecil saya dah bertutur macam ni. Cumanya inspirasi konten tu sebenarnya adalah plot twist. Sebab sebelum tu, honestly speaking sebelum tu saya pun ada cuba buat konten yang berbahasa Melayu. Kalau you boleh tengok video sebelum video yang viral tu, ada je saya beri motivasi dan sebagainya kan. Tapi tak ke mana. Tapi pada satu ketika tu saya nampak ada seorang gadis ni, dia viral. Dia punya konten, dia punya TikTok tu sampai 100,000. So saya agak teruja dan saya masuk dia punya profil dan siasat. So dia lebih memberikan satu keyakinan yang sebenarnya bahasa Melayu, seorang Cina yang bercakap bahasa Melayu boleh pergi. So saya fikir sebelum ni saya buat tak jadi. So mungkin saya perlukan sedikit gimmick lah dikatakan. Saya cakap saya cuba buat plot twist sikit. Buat plot twist itu sebab saya terfikir kita buatlah bahasa Melayu pelat Cina. Kemudian kita terus ada macam satu switch macam tu je. Sampai komen cakap, dia ni macam ada switch macam tu je dia boleh tukar. So itulah kisah dia menjadi viral dan syukur dalam masa 48 jam daripada 2,000 follower terus naik 10 kali ganda. 20,000 follower dalam 48 jam. Kion, ni bila ni sebenarnya? Lebih kurang setahun lebih yang lepas je. Saya ingat lagi. Kalau tak silap 18 hari bulan 1 2022. Sebenarnya Kion ni boleh dikatakan sangat bertuah dan sungguh bertuah sebab kalau dibandingkan dengan TikTokers lain,
mereka mengambil masa yang agak panjang untuk meletup ataupun popular di pelantar media sosial TikTok. Tapi Kion setahun, tak sampai setahun sebenarnya. Sebab tu saya mengikuti perkembangan dari masa ke masa dan tahu Kionsi ada dalam industri, ada dalam TikTok. So mungkin kita nak tahu juga sebenarnya latar belakang Kionsi. Kita bersembang-bersembang cerita macam mana viral dan sebagainya. Kion, boleh tak Kion ceritakan siapa Kionsi, nama sebenar, lahir kat mana, sekolah kat mana dan mungkin sedikit latar belakang keluarga. Okey, so nama penuh nama saya Chan Fu Kion. So nama belakang tu Kion. Inilah nama yang diberikan daripada ibu bapa. Kemudian untuk nak specialkan dia, glamourkan sikit, so tambahlah Z kat belakang tu kan, Kion. Dan C tu adalah nama surname lah sebenarnya, Chan. Okay? So saya bawa gelaran Kions.C. Dan sedikit latar belakang saya. Saya dilahirkan di Kuala Lumpur. Tak tahulah Kuala Lumpur ke Selangor. So, area Taman Melawati. Sampai sekarang saya tak dapat bezakan sana adalah wilayah ke Selangor. Separuh. So Datuk Yusof Haslam ada dekat atas bukit tu, saya dekat ruang bawah tu lah. Rumah dia kat atas tu. So dekat situ saya dilahirkan dan dibesarkan. Dan saya bertuah sebab jiran saya adalah Melayu. Dan dia punya bahaya sama dengan saya. So saya membesar dengan jiran-jiran Melayu. Bila saya mula belajar bercakap, sebenarnya saya dah bergaul dengan anak-anak Melayu. So dengan secara tidak sengajanya lah ataupun secara directnya, saya pick up diorang punya slang dan accent. So saya tak ada pelat Cina sebab kebanyakan orang Cina yang membesar dengan keluarga Cina, diorang akan ada pelat Cina. Sebab diorang tak bergaul dengan orang Melayu. So dekat situ saya membesar dengan mereka. Kemudian bapa saya pun sebenarnya dia jenis orang yang nak mudah kerja. Jadi dalam apa orang kata distance perjalanan ke sekolah tu jalan kaki boleh sampai. So dia masukkan saya ke sekolah rendah yang kebangsaan. Sebab jalan kaki boleh sampai. Dulu tak ada macam sekarang. Takut-takut apa semua, takut kidnap, tak ada tau. Dulu masa saya sekolah rendah, saya berjalan kaki pergi sekolah. Lingkungan dalam 1 kilometer lah, 1 kilometer lebih. So saya dah umur 7 tahun, sekolah rendah, darjah 1, dah jalan kaki pergi sekolah. So sekolah kebangsaan, dan dari situlah sekolah kebangsaan kita naik ke sekolah menengah pun, of course lah sekolah kebangsaan, takkan daripada sekolah kebangsaan masuk sekolah Cina kot. Memang tak boleh nak catch up lah. So daripada situ saya membesar dengan bahasa Melayu ni lah. Memang bahasa Melayu ni ikut saya daripada kecil. Dan saya selalu berikan cara saya perkenalkan diri kepada orang ramai. Saya kata saya ni Cina celuk sebenarnya. Saya ni Cina celuk. Kalau you bagi artikel bahasa Cina dekat saya tak reti baca. So saya belajar membaca bahasa Cina adalah lepas pengajian tinggi. Sebab saya terpaksa, sebab berniaga, saya kena berkomunikasi dengan supplier dekat China. So saya banyak pakai Google Translate. Memang pakai. So diorang type kat China, saya copy, saya masuk, lepas tu saya tekan yang dia bercakap tu. So dia cakap bahasa Mandarin. Nasib baik saya sebelum ni pun saya tak tahu bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin pun saya terpaksa belajar masa pengajian tinggi sebab saya pergi Tak College. Tak College memang majority Chinese lah. So ada kawan-kawan daripada Sarawak, daripada Johor, diorang tak tahu bercantonese. Saya dekat rumah Cantonese dan English. Dengan bapa Cantonese, dengan bapa adalah English, dengan mak Cantonese, dengan jiran bahasa Melayu. 3 bahasa ni. So bahasa Cina lain saya memang tak tahu. Dan untuk memberikan sedikit kisah-kisah lucu lah. Saya dulu kan pakai telefon landline kan. Kita tak ada handphone kan. So landline ada kawan-kawan ibu saya, mak saya telefon. So dia cakap bahasa Mandarin tau. Ayat yang saya tahu dalam bahasa Mandarin adalah pucetau. Pucetau maksudnya tak tahulah kan. So dia tanya, hello, satu lagi saya tahu adalah pucai. Cai, pucai. Maknanya ada atau tidak. So selalu kawan mak call, dia tanya, oh, Dina Mama, cai mah. Maknanya mak you ada ke tak? Saya akan cakap, okey ada. Cai, saya panggil mak. Kalau tak ada, pucai. Selainnya kalau orang tanya, saya akan cakap pucetau. Saya akan tak tahu. So ada kisah-kisah ni macam ni lah. Dia tanya, kadang-kadang diorang ni beletih tau. Dia beletih. Dia dah cakap pucai, tak ada. Dah lah. Lagi nak tanya, mana dia pergi?
Dia banyak dia tanya lah. So, apa yang saya jawab semua Pucetau. So, dia tanya, dia pergi mana Pucetau. Lepas tu dia pernah tanya, "你是他的儿子啊?" Itu sebenarnya adalah, adakah awak anak dia? Saya cakap, Pucetau. Lepas tu saya tanya balik mak saya. Tadi ada kawan mak call, dia tanya, "Mana you?" Saya cakap, saya tak tahu. Lepas tu dia tanya, "Apa? Erzi tu apa?" Saya cakap, "Erzi tu anak." Saya cakap, Pucetau. Itu standard Mandarin saya dulu. Oh my god. Yes. Dia tak tahu. Saya tak tahu sama ada saya anak mak saya tidak. Saya tak tahu. Sampai begitu sekali sebab mungkin jurang bahasa tu ialah mereka berbahasa Mandarin. Yes. Cuma Kion's Cantonese Yes. Cantonese. Orang ingat bahasa Cina ni Mandarin, Cantonese dan beberapa sub language ataupun sub bahasa Cina ni sama tak? Sebenarnya totally lain. Kalau orang tu cakap bahasa Jawa dengan kita memang orang Melayu tapi kita tak faham bahasa Jawa. Dia lebih kurang begitulah perumpamaannya. Betul. Okey, Kion, berbalik kepada Kion membesar dengan jiran dan kawan-kawan orang Melayu di sekolah kebangsaan. Jadi secara langsung dan tidak langsung, mungkin dari segi percakapan memang tak dinafikanlah kalau angkat telefon ni. Kalau kita nak tanya dekat siapa dalam talian tu, kita tak tahu pun Kion orang Cina kan. Banyak orang tanya, banyak orang bagi salam tu. Assalamualaikum, saya pun jawab je lah. Waalaikumsalam. Okey, lepas tu Kion, apa yang sepanjang membesar di sekolah pula bagaimana? Adakah Kion selalu mengambil bahagian dalam mungkin penulisan bahasa Melayu, karangan, esei ataupun mungkin juga berdebat atau bagaimana sebenarnya? Tak ada. Memang percakapan tu. Okey, kisah dia macam ni. Sebab saya bila sampai ke sekolah menengah, sebenarnya saya dah mula bergaul dengan kawan-kawan Cina. Dekat sekolah rendah tu saya lebih bergaul dengan pelbagai lah. Tapi sampai sekolah menengah tu kadang-kadang kita dah tak tahu kenapa kita nak bergeng-geng lah. Sekolah menengah macam tu lah, kita nak bergeng-geng dengan kawan kita. So pada kebetulan dia adalah kebanyakan Chinese. So kita dah mula bercantonese most of the time. Dan saya dah tinggalkan bahasa Melayu pada masa yang agak lama. Sampai lepas college pun saya tak bertutur bahasa Melayu. Dan saya ingat lagi pada satu ketika lepas college saya pergi buat appendix lah. Saya buat appendix dan saya dimasukkan ke hospital dan disebabkan komplikasi tertentu saya terpaksa berada dalam hospital dalam 2 minggu. Dan di situlah saya bawa balik sumber bahasa tu. Sebab benda ni memang macam tu. Kalau dari kecil memang dilatih, macam mana pun kalau tak berlatih pun akan ada lah. So saya asas dia kuat. Yes. So nurse pun teruja. Dia cakap, "Kenapa you punya bahasa ni bagus sangat?" Saya cakap, "Tak tahulah, sejak kecil kot lah." So dari situ saya mula. Dan to be honest, sebenarnya apa yang you all nampak dekat I punya TikTok sekarang ni, yang I boleh bertutur lancar macam ni, sebenarnya pun ia ambil masa sedikit. Sebab saya berkarya dekat YouTube, saya mengambil inisiatif dan mengambil keputusan untuk berkarya dekat YouTube sebenarnya pada tahun, kalau tak silap, 2018. Seriously nak buat lah. So saya buat 2 bahasa, satu English, satu bahasa Melayu, dua-dua. Saya nak cuba test market tapi tak ke mana. So daripada situ masa mula-mula susah tau. Masa saya pick up balik nak buat konten dalam bahasa Melayu, susah. Sebab saya banyak vocab dah hilang, banyak ayat dah hilang. So sebenarnya dari 2018 saya mula struggle sampai 2022 benda tu dah menjadi kebiasaan. So sekarang ni saya nak bertemu ramai macam ni tak susah. Sebab tu orang cakap Kion, practice make perfect ataupun berlatih menjadikan kita lebih mahir dan lebih mendalami sesuatu perkara itu. Dan sebenarnya tiada shortcut ataupun jalan pintas untuk berjaya, untuk orang cakap master ataupun betul-betul cemerlang dalam sesuatu perkara yang kita lakukan. Kion, ada tak insiden-insiden selain bagi salam, selain jururawat di hospital teruja dengan you punya bahasa Melayu ni, ada tak insiden-insiden lain yang sebenarnya Kion pun cakap Max terfikir something yang ada tak? Saya rasa banyak awet Melayu yang nak pick up saya kot dekat TikTok. Tak adalah, gurau je. So insiden-insiden yang special mengenai perjalanan bahasa saya. Saya rasa selain pada tu banyak orang yang beri komen yang diorang cakap saya punya bahasa ni pekat, banyak makan belacan ke. Okey ada. Yang ni sensitif sedikit. So
semasa saya berkarya dekat TikTok, tak lama. I think last Chinese New Year, dalam lingkungan Chinese New Year 2022 lah saya rasa lah. Tahun lepas lah. Tahun lepas. Yes. Pada masa tu sebenarnya saya dah ada nama sedikit. So ada orang yang mengecam. Dia kata saya ni menjilat Melayu. Dan saya mengambil kesempatan untuk nak berkembang dan nak jadi terkenal. Itu sebabnya saya mentabatkan bahasa Melayu. So itu adalah satu insiden yang agak saya rasa mendalam, dan saya challenge, saya cakap, kita sebagai orang Malaysia, ini adalah bahasa kita. Betul. Kita tak kisahlah kita sama ada bangsa Cina ke, Melayu ke, India ke. Betul. Itu adalah bahasa kebangsaan. Betul. Tak kisahlah apa opinion you mengenai bahasa Melayu ni tak guna kat luar negara ke. Kita ada kat Malaysia. Kita ada kat tanah air kita yang kita dilahirkan dan dibesarkan. Bukankah kita patut mentabatkan dan bangga terhadap apa yang berbentuk kebangsaan kepada kita? Betul. Seperti bahasa. Betul. So saya kemukakan benda tu, dan saya terus buka video dan saya cakap pemikiran-pemikiran macam you all inilah yang merosakkan perpaduan is one thing, dan juga perkembangan bahasa kita. Betul. Dan di situlah lebih ramai orang yang bukan Melayu sekarang ni dah semakin tak pandai berbahasa Melayu. Dan sebenarnya benda ni sebenarnya agak rugi tau, kalau you nampak. Betul. Sebab dalam bisnes ke whatever it is, kita orang Malaysia, dan kita sebenarnya majority adalah orang Melayu. Dan bila kita nak buat bisnes, kita sebaik-baiknya nak serve the majority. Betul. Bukan nak kata apa. Kalau you nak buat bisnes, takkanlah you nak market segmen yang kecil je. Kita nak market segmen yang besar. Betul. So bila kita boleh berbahasa dengan lebih, orang kata, lebih bagus, orang akan rasa mesra dengan kita. Lebih-lebih customer yang menggunakan bahasa tersebut. Tak kisahlah dia Melayu ke, dia India. Kalau dia India, dia cakap bahasa Melayu pun, kalau dia rasa macam bahasa Melayu ni adalah sesuatu yang mesra lah. So kita akan bina relationship dalam bahasa tersebut. Itu satu insiden yang saya rasa saya tak boleh lupa lah. Saya betul-betul saya pertahankan. Walaupun saya argue dengan orang Cina tau. Dia orang cakap tak penting, English agak penting. I said no doubt English adalah penting, tapi kita ada kat Malaysia. Kita ada kat Malaysia, ini bahasa kebangsaan. Betul. Kita harus mentabatkan bahasa kebangsaan. Walaupun you nak ambil bahasa lain, you nak pro dalam bahasa lain, pergilah jadi pro dekat English, bahasa Cina, bahasa Arab, whatever it is. Betul. Saya teruja sebab Kions boleh dikatakan sangat patriotik. Betul, bangsa tu, warna kulit kita, anutan agama sebenarnya kita tak boleh simply ubah. Kecuali kalau orang non-Muslim nak kahwin dengan orang Muslim, dia kena convert kan? Yes. Tetapi kita punya jati diri tetap sama. Cuma kita kena ada sikap patriotik dan mempertahankan di mana kita lahir, di mana kita membesar, di mana kita bekerja dan mencari rezeki. Jadi Betul. tidak ada salahnya dan tidak ada ruginya kita saling menghormati dan kita respect, kagum dengan kebolehan orang lain. Kalau kita tidak mampu Kion sebenarnya berbahasa Melayu dengan baik atau berbahasa Inggeris ataupun berbahasa Mandarin, Tamil dan sebagainya, kita kena muhasabah. Kita kalau nak diterima dalam masyarakat majoriti tu, kita kena belajar menghormati bahasa, bercakap tu bonus saya rasa. Sebab macam Kion cakap, kalau kita buat perniagaan, kita akan mudah diterima dan orang akan kagum dan orang akan lebih mengingati barang kita, kedai kita, perniagaan kita kerana kita fasih dalam bahasa mereka itu. Kion, berbalik kepada Kion dalam bidang akademik dulu masa sekolah sebenarnya Kion suka subjek apa? Kalau nak katakan, saya ni bukan seorang yang suka bersekolah. Dia kaki ponteng ni. Kaki ponteng tak? Betul. Saya dekat sekolah menengah, saya agak rebellious lah. Saya seorang yang, dengan geng-geng saya ni, saya sebenarnya tak suka belajar. Dan to be honest, saya tak nampak nilai pendidikan tu sehingga saya tinggalkan pengajian tinggi. So masa sekolah menengah, saya punya akademik, saya gagal daripada Form 1 sampai Form 5. Cuma exam saya besar saja. PMR, SPM, saya pass dan dapatlah pangkat 1 SPM. Nasib baiklah.
Ya, kalau nak kata A tak adalah. BBCC tu ada banyak dan pangkat 1. Nasib baik pangkat 1 lah. Okey, tak sampai pangkat 3 dan sebagainya. So, sebenarnya saya seorang yang tak suka akademik. Tetapi lepas tu, lebih-lebih lagi lepas berniaga, saya rasa pendidikan tu penting. Ya. So di situlah saya mula sekarang ni banyak baca buku dan sebagainya lah. So tak ada satu subjek yang saya suka. Subjek yang paling saya suka adalah pendidikan jasmani kot. Boleh keluar kelas. Tapi sebenarnya macam Kion cakap, sebenarnya kalau kita mungkin tidak cemerlang dalam bidang akademik, tetapi apabila kita sampai satu tahap ataupun peningkatan usia, kita secara tidak langsung menyedari akademik sangat penting. Betul. Jadi kita kena lakukan sesuatu. Mungkin tidak terlewat kalau saya kalau ikutkan pembelajaran ni sampai kita bila-bila, sampai kita hampir mati pun. Betul. Sebenarnya kita kena belajar. Betul, ya? betul. Okey, Kion, orang akan kagum dengan penguasaan ataupun pemilihan kosakata dan susunan kata-kata dalam bahasa Melayu Kion. Sebab kalau tengok Kion berucap, berceramah, bercakap dalam TikTok dan sebagainya, wish, dia ni hebatnya. Sebab kalau saya sendiri sebagai seorang penyiar, broadcaster pun nak susun ayat tu ambil masa tau. Jadi apa tipsnya nak menguasai dan memastikan kelancaran percakapan di depan halayak, di depan skrin, di depan kamera ni, Kion? Okey. Yang ni sebenarnya dia tak ada sehari dua. Honestly speaking, tak ada sehari dua. Macam saya kata, saya buat YouTube. Saya buat YouTube dari tahun 2018 sampai tukar ke TikTok. So, pada permulaannya sebenarnya you perlukan skrip. Memang perlukan skrip. So, you tulis dulu skrip. So, saya punya assistant dekat sini, selalu saya suruh dia buat video untuk saya. Dia marah tau. Sebab dia cakap, boleh tak you hafal siap-siap dulu baru you buat. Banyak take tau. Seriously, sampai kadang-kadang 20 take tak jadi. Cakap-cakap tiba-tiba sekat-sekat. So, apa yang you all nampak sekarang ni saya boleh lancar. Sebenarnya dah ambil masa kalau tak silap dari 2018 sampai sekarang. Dan lebih-lebih lagi permulaan 2022 sampai sekarang hari-hari kena buat. Benda tu saya kadang-kadang hari-hari buat 2-3 tau, bukan satu tau. Hari-hari buat 2-3 sebab bawah TikTok Malaysia kan kena sering buat konten. So memang dari situ adalah latihan. So daripada ada skrip sampai kita dah rasa macam tak perlulah kot, apa yang datang cakap je lah. So penyusunan ayat tu akan datang secara subconscious kemudian. Ya, betul. Betul. Latihan sebenarnya, Kion. Dan persediaan basic ataupun pengetahuan asas dalam bahasa tu memang penting lah. Sebab tiada orang di dunia ni kalau dia tidak belajar tentang sejarah bahasa, tidak belajar mengenai perkataan ataupun bahasa tersebut disebut dan maksudnya, saya rasa mereka tidak mampu untuk menguasai atau betul. bercakap di depan halayak dengan baik. Betul. Jadi Kion memang selain rakan bahan bacaan dan selain latihan untuk memastikan apabila muncul di kaca TV ataupun di telefon pintar kita ni, mungkin ada beberapa tips yang advice kepada mereka. Mesti ada. Saya pernah buat satu video ni lah. Sebab orang teruja dengan bahasa Melayu saya pun, itu sebabnya saya pernah buat. Tapi video ni tak ada dekat TikTok. Saya buat dekat YouTube. So, sebenarnya saya pun kadang-kadang buat penelitian terhadap kenapa orang cakap aku punya bahasa Melayu ni macam orang Melayu. Apa perbezaan dia? Saya berbahasa dengan orang Cina lain berbahasa. So, saya akan buat observation lah. Yang itu penting. So, saya akan observe. Kenapa orang tu cakap pelak? Kenapa Cina tu dia cakap itu bahasa Melayu ini macam. Apa pasal dia mau cakap ini macam. Dari segi itu penggunaan ayat, dari segi itu dia pakai. So, nampak tak dia punya slang tu lain. So, dan daripada apa yang saya pantau adalah mungkin dalam bahasa baku tu. Mereka, orang Cina yang mungkin akademik bagus pun, kadang-kadang diorang ada pelat Cina sebab diorang baku. Dan saya membaca buku itu kerana saya ada pergi di sana. So, saya notice dekat kita punya masyarakat di kalangan Melayu, dia punya bahasa baku tu tak pekat. Dia punya bahasa baku tu, dia punya A tu dia tukar E tau. Macam, ke mana? Hang ke mana? Dia tak ada ke mana tau. Kecuali utara lah. Hang pi mana? Pi mana? So, dekat sini kat KL pun, awak pergi mana tu? So, macam benda-benda macam tu. So, saya sharing benda tu dekat saya punya YouTube. So, saya cakap, okay, cuba you buat bahasa baku tu daripada A tukar ke E. Itu salah satu caranya lah.
Kemudian saya cakap adalah, of course, you banyakkan bertutur dengan kawan-kawan Melayu dan jangan bertutur secara tak sedar. You kena sedar dan you kena conscious cara dia memberikan dia punya pencakapan tu, macam mana dia guna ayat, macam mana dia punya accent. So dari situ sebenarnya kita pick up sikit-sikit. Oh, dia cakap pergi mana tu? Oh, pergi mana? Oh, dah makan belum? So instead of saya, kalau kawan-kawan baik, aku nak pergi sana. So slang tu, nak pergi sana. Atau ada orang kan, saya mau pergi ke sana. Tapi diorang ni, aku nak pergi sana. So daripada situ kita pick up dia punya accent. Okey, jadi Kion, sebenarnya bila dah semakin dikenali di pelantar media sosial mengalahkan artis ni, sebab saya rasa ada juga artis orang tak kenal, tapi kalau Kion Zee, kalau orang yang memang kaki TikToker, kaki TikTok ataupun Instagram memang kenal beliau. Jadi ada tak perubahan dari segi penerimaan masyarakat apabila kadang-kadang kalau Kion jalan ke, ada tak orang tegur, ataupun kalau buat on live tu memang out of nowhere ada orang approach ataupun text bagi ni. Boleh ceritakan tak perbezaannya tu? So sekarang memang ada. Sekarang ni saya pergi Bazar Ramadan pun orang akan tegur lah. So Kion, so saya enjoy lah dapat perhatian macam tu. Dan sebenarnya benda yang saya nak berterima kasih bukan saja platform social media. Saya rasa saya harus berterima kasih juga bila saya bersyukur yang saya ni boleh bertutur bahasa Melayu macam ni. So kalau saya bukan berlatih diri bertutur bahasa Melayu, saya rasa saya tak pergi sejauh ni lah. So memang daripada sudut perubahan kehidupan tu memang banyak orang tegur. Lepas tu adanya peluang-peluang macam ni, Dewan Bahasa pun nak interview aku. Huish, terror. So dan juga peluang-peluang untuk memberi ceramah, memberi speech macam dekat Pesta Buku Antarabangsa dan sebagainya. So memang ada banyak perubahan lah. So kalau bagi mereka yang nakkan nasihat kan, saya rasa bahasa ni lebih banyak you tahu, lebih bagus. Betul. So jangan memilih sangat macam bahasa Melayu tak penting. Lebih baik kita kuatkan bahasa English saja. Semua bahasa, lebih banyak bahasa yang kita tahu, lebih bagus. Sebab bahasa adalah alat komunikasi. Tak kira mana. Betul. Jadi Kion, sebenarnya kalau kita lihat dari sudut positifnya, bukan sahaja sebab dikenali, secara tidak langsung anda semua boleh membina dan menjana pendapatan tambahan. Betul. Bukan sahaja di media sosial, di TikTok, di Instagram dan sebagainya. Memang betul, itu kita dapat passive income ya, Kion. Kalau kita lihat Kion sekarang ni, bukan sahaja menjadi motivator, penceramah atau bercerita tentang bagaimana nak dapat FYP, bagaimana nak meningkatkan jumlah pengikut atau followers, tetapi secara tidak langsung agensi kerajaan, sekolah, NGO dan pelbagai syarikat korporat juga melihat Kion adalah ikon ataupun menjadikan Kion sebagai role model untuk remaja atau generasi sekarang ini untuk mendapat atau menjana pendapatan menggunakan media sosial. Mungkin Kion boleh kongsikan aspek tersebut. Boleh. Saya baru terfikir. Apa yang saya binakan sekarang ni telah terbina baru-baru ni lah. Saya nampak banyak korporat dan bisnes-bisnes yang bukan memiliki pasaran Melayu. Sebenarnya diorang agak struggle tau. Diorang nak pergi masuk pasaran Melayu. Betul. Dan saya nampak melalui saya mempunyai satu unfair advantage. Diorang cakap, okey, sebenarnya Kion ada pasaran Melayu sangat-sangat besar. Betul. Kita boleh gunakan saluran dia. So, di situlah kadang-kadang kita boleh dapat menjana pendapatan ekstra. Dan of course lah, saya pun dah mula memilih lah. Dan saya pun akan juga ada perasaan macam tu lah. Aku suruh kau belajar bahasa Melayu bersungguh-sungguh, tak mau. Sekarang ni kau nak lalui aku nak masuk market Melayu. So sometimes it's like that. Itu sebabnya jangan abaikan dan jangan kata benda tu tak penting lah. Ya. Sebenarnya Kion, kita tidak boleh memandang rendah, memandang enteng atau memandang remeh tentang penguasaan bahasa.
khususnya bahasa Melayu. Sebab saya sendiri kalau sebagai seorang, memang saya orang Melayu, tetapi kalau kita lihat penguasaan dan penulisan bahasa Melayu mempunyai pelbagai genre sebenarnya, dan kalau kita tidak mampu menulis bahasa Melayu dengan baik, kita akan menghadapi pelbagai isu, khususnya dalam bidang pekerjaan, terutamanya apabila anda hadir untuk temu duga dan ada elemen penulisan di situ. Betul? Ya? Saya nak tambah sikit. Saya tiba-tiba terinspirasi. Sekarang ni bukan saja kita nak katakan bangsa bukan Melayu tu mengabaikan bahasa Melayu. Apa yang lagi menyakitkan hati sebenarnya saya nampak, orang Melayu sekarang ni hantar anak-anak pergi dekat overseas, gerah-gerah nak diorang jadi orang putih, balik tak tahu berbahasa Melayu. Orang Melayu tak tahu bahasa Melayu. Lepas tu gerah-gerah nak jadi orang putih, English saja. Macamlah high standard sangat. Macam, my gosh, you orang Melayu, tapi bila nak bertutur bahasa Melayu tak boleh. Yeah. So it's like, what is going on with Malaysia today? Okay, saya faham kadang-kadang ni disebabkan mungkin tidak kestabilan politik, orang rasa macam dekat Malaysia ni kurang harapan. Okay, so diorang nak naikkan standard jadi macam orang putih. So, tak payah, you don't need to try so hard. You sebagai keturunan Melayu pun, kalau you tak mentabatkan bahasa Melayu dan kemudian you rah-rah nak jadi orang putih, siapa lagi lah yang nak mentabatkan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. So itu yang saya rasa agak sakit hati lah saya nampak. Bukan satu, bukan dua, banyak sekarang ni. Saya pernah baca di Facebook, rakan membuat satu posting. Dia kata dia membandingkan, macam Kion cakap tadi, ada dua keluarga. Satu keluarga Melayu Malaysia, satu lagi keluarga orang Pakistan. Keluarga Melayu Malaysia, anak-anaknya tidak mampu langsung bertutur dalam bahasa Melayu, sedangkan fizikalnya 100% orang Melayu. Tetapi rakannya, orang Pakistan masih lagi mengamalkan budaya, pakaian, makanan, macam pakaian tu salwar kameez semua tu, dan bahasa Urdu. Mereka bercakap bahasa Urdu di rumah, dan apabila mereka bertemu dengan orang sebangsa mereka di luar rumah, walaupun duduk di Amerika Syarikat, mereka masih lagi berkomunikasi dalam bahasa Urdu. Dan tidak ada ruginya sebenarnya kita memartabatkan bahasa bangsa kita sendiri, tetapi kita kena berpada-pada sebab kepentingan bahasa ni ada banyak elemen Kions. Ada dalam satu keadaan bahasa Inggeris memang diperlukan, tetapi adalah merugikan apabila kita lahir, kita tinggal di Malaysia, kita tidak mampu untuk berkomunikasi, bertutur dalam bahasa Melayu dengan baik. Jadi Kions, berbalik kepada perubahan gaya hidup Kions tadi, saya dimaklumkan Kions mempunyai banyak package ataupun subjek pengajaran yang dijual ataupun dipasarkan melalui TikTok. Boleh ceritakan sikit aspek tersebut? Okay, saya seperti yang diketahui, saya sebenarnya mengajar pasal TikTok marketing ataupun social media marketing melalui online, memasarkan, membuat branding, menjanakan pendapatan dekat TikTok. So saya banyak buat siri-siri lah. Boleh kata-kata video tutorial dalam bentuk siri dalam 10 episod, 13 episod. Banyak subjek-subjek seperti macam mana nak janakan pendapatan daripada TikTok Shop, macam mana nak janakan pendapatan melalui menguasai kemahiran menjual dan juga kemahiran asas TikTok. Yeah. So saya buat siri-siri macam tu dan kebanyakan adalah dalam bahasa Melayu. Belum masih lagi dalam bahasa English. So majority dalam bahasa Melayu. So dekat situ saya buat perkara tu untuk memberikan pendidikan supaya orang kalau nak minat dan sebagainya, diorang boleh beli daripada TikTok saya dan diorang boleh memiliki video tutorial tersebut dalam aplikasi TikTok diorang dan tonton bila-bila masa di mana jua. So mereka tak perlu macam datang physical class atau online class pada masa-masa tertentu lah. So itu adalah saya punya produk sendirilah, produk digital. Jadi sebenarnya macam saya katakan tadi, Kios pun maklumkan passive income Yes. Passive income ni kita boleh buat apa saja dalam tempoh 24 jam. Kita pergi makan, kita pergi mandi, jumpa kawan, minum kopi, kita bersukan, kita beriadah, kita boleh baca buku, kita pergi melancong. Tapi dalam bank tiba-tiba nombor kosong bertambah. Passive income. Jadi sebenarnya boleh dikatakan media sosial ni kalau digunakan dengan cara yang betul
bukan saja dapat menjana pendapatan, khususnya pendapatan ataupun menjana pendapatan pasif, tetapi juga sebenarnya membina rangkaian networking perniagaan dan juga pengiktirafan. Jadi mungkin dari aspek pengiktirafan, Kions menyangka tak TikTok akan kredit ataupun mengiktiraf Kion sebagai seorang TikTokers yang akan menjadi guru, mengajar, memperkenalkan package-package dalam TikTok itu sendiri? Boleh ceritakan? Tak pernah. Saya tak pernah terfikir. Sebenarnya, berterus terang, nak jadi famous ni dari dulu nak jadi famous. Honestly speaking. Itu sebab saya ber-YouTube dan sebagainya. Sebab saya tahu, saya berada dalam industri perfilman dan pengiklanan. Yeah. So, saya tahu branding tu sangat penting. Orang brand-brand besar seperti Nestle, Milo dan semua bayar berjuta-juta untuk naikkan brand diorang. So, bila kita dah ada branding, memang senang nak buat kerja. Memang saya dah tahu benda ni. So, saya bertungkus-tungkus nak buat benda tu. Saya sebenarnya nak terkenal saja. Saya nak jadi famous sebab nanti saya boleh gunakan nama ini sebagai satu credibility yang bagus. Tapi apa yang datang along the line, saya tak pernah bayangkan. Saya tak pernah bayangkan yang TikTok akan datang untuk ambil saya sebagai official creator dan juga menjayakan kempen-kempen diorang dan juga memperkenalkan all these feature-feature dan juga peluang untuk menjanakan pendapatan dalam platform tu tersendiri. So, saya rasa bila kita buat sesuatu dengan ikhlas, betul. Objektif maklumat kita adalah sangat-sangat genuine. Bukan genuine, maknanya objektif kita adalah fokus kepada satu arah. Memang kita nak bina nama. Ya, kita bekerja saja dengan apa yang kita ada. Along the line memang dalam perjalanan tu kita akan nampak banyak benda yang kita tak pernah fikirkan. Seperti interview macam ni, saya tak pernah fikirkan ada dan sebagainya. So, saya akan, kalau nakkan saya berikan pendapat adalah, sekiranya you rasa personal branding ni adalah satu benda yang penting, fokus untuk bina nama. Kalau branding tu adalah perniagaan awak, then fokus bina nama perniagaan awak dalam social media. Sekarang ni memang media yang percuma adalah social media. Dan kalau nak sebut media yang berbayar pun, social media adalah media berbayar yang dah sangat murah dah. Berbanding dengan saya berada dalam industri TV dulu, mahal. Sekarang ni murah sangat. Dan approachable ataupun mudah diakses. Dulu kalau nak jadi pelakon iklan ke ataupun nak buat atau menerbitkan kandungan di TV atau di radio, ia memerlukan satu kos yang sangat tinggi. Sekarang semua orang berpeluang ataupun mempunyai potensi untuk mengetengahkan idea di kaca televisyen dan juga di kaca ataupun di monitor telefon pintar masing-masing. Tetapi kena berpada-pada dan kena tahu apa nak jual, apa nak buat dan bagaimana nak mengetengahkan idea tersebut. Jadi Kions, nasihat Kion lah kepada semua masyarakat umum, TikTokers khususnya ya, apakah yang mereka perlu lihat untuk penjenamaan diri mereka sendiri untuk meningkatkan FYP atau meningkatkan followers dan sebagainya, dan apakah yang mereka boleh buat untuk menjana pendapatan? Dua soalan. Beli saya punya series. beli. Buat iklan dulu. Beli saya punya series. Betul. Okay, sebenarnya macam ni lah. Satu, maklumat yang sangat-sangat clear apa yang you nak capai. Okay. Sama ada you nak berniaga ataupun you nak terkenal. So, maklumat tu kena tegar dulu. Okay, kalau kita tak ada maklumat, dia umpama macam kapal layar tak tentu arah. Ikut angin je lah. So, bila kita tahu mana kita nak berlayar, lagi senang. Kemudian, of course, saya tak habis-habis menekankan benda ni. Nilai. Bila kita nak orang datang kepada kita, kita kena ada mentaliti memberi dulu. Sebab manusia memang macam tu. Semua manusia psikologi dia adalah kita tengok apa yang orang tu ada untuk memberikan kepada kita. Macam kalau supermarket buat free gift, kita semua beratur panjang-panjang. Okay, Roshamat buat ayam RM1, beratur sampai luar pintu. So itulah nilai, itulah value. Kenapa orang harus mengikuti you? Mengapa orang harus follow, like, share, komen dalam you punya content? Sebab you ada sesuatu untuk kemukakan dan berikan kepada mereka. Sama ada dalam bentuk hiburan ataupun dalam bentuk ilmu. Apa saja yang boleh menyebabkan kehidupan dia tu lebih bagus.
you boleh menggembirakan dia dalam hiburan you boleh memberikan ilmu untuk dia improvise apa saja yang mereka sedang stuck, mereka akan datang kepada you. Dan di situlah you akan nampak follower makin hari makin meningkat sebab dia nak lagi. Kita bagi satu, dia nak lagi. So, kalau kita fahami sifat manusia, lagi senang kita nak buat marketing, lagi senang kita nak bangunkan branding dan juga perniagaan kita. Sebab kalau you tengok, orang yang pakar marketing, orang yang pakar buat sales, jualan dan apa semua, yang kendalikan dia punya perniagaan, dia orang faham perkara ni. Kenapa dia orang nak buat ayam RM1? So, dia tahu psikologi manusia. So, itulah sebenarnya sama je. Kita apply benda tu dekat social media kita. Okey, Kions, untuk mengakhiri temu ramah kita dalam segmen Wawan Sabda Bahasa yang diterbitkan oleh majalah Dewan Bahasa dan Pustaka ini, mungkin ada kata-kata yang hikmah ataupun sebarang pandangan atau sebarang quote untuk pembaca dan juga penonton segmen ini. Alah, dah nak end dah ke? Ingat nak temu ramah sampai malam ni. Cepat ya. Kalau bercakap dengan Kions ni, saya rasa tak habis ni sebab dia Forum. ada je dia punya elemen baru, perkara-perkara yang boleh diulas, boleh diperdebatkan ya. Content creator. Apa soalan tadi? Dia lupa dah. Okey, mungkin ada kata-kata atau quote, kata-kata hikmah ke untuk kita punya penonton dan juga pembaca? Ini adalah saya punya tagline. Dah lama saya tak guna. Buat, jangan tak buat. Itu je. Jangan fikir terlalu banyak. Okay. Just buat, cari ilmu. Paling penting cari ilmu dan ambil tindakan. Orang yang berjaya adalah orang yang mencari solusi dan ambil tindakan. Betul. Orang yang tak berapa berjaya adalah orang yang mencari masalah dan mencari alasan kenapa benda tu tak boleh dilakukan. Itulah perbezaan antara orang berjaya dan orang tak berjaya. Betul. Kalau bercakap balik kepada orang yang berjaya dan tidak berjaya ni, kita tidak perlu memberi 100 alasan untuk menghalalkan kegagalan tersebut. Yes. Tetapi kalau kita ambil langkah pertama, buat dan apa tadi, Kion? Buat, jangan tak buat. Buat, jangan tak buat. Kalau kita tak ambil langkah pertama tu, bagaimana kita nak melangkah kedua, ketiga dan keempat. Jadi kalau kita ragu-ragu, kita tak akan ke mana. Jadi Betul. kalau kita yakin, ambil langkah pertama, baru langkah kedua, ketiga dan seterusnya sampai kita berjaya. Tapi berjaya tu tidak semestinya mempunyai aset sampai 2-3 juta ringgit, ada rumah banglo dan sebagainya. Berjaya mungkin bagi seorang pembuat teh, berjaya menyediakan teh yang sedap. Betul. Sebab dia tahu apakah elemen memastikan teh itu sedap. Kepanasan air, teh yang betul, maksudnya bukan teh yang diwarnakan, dan komposisi gula dan air dan teh tu betul-betul menjadikan teh tu sedap. Tetapi kejayaan bagi sesetengah orang memiliki harta aset berjuta tetapi tidak menggunakan aset tersebut dengan ataupun mendapatkan aset tersebut dengan jalan yang betul, itu mungkin satu kejayaan yang tidak perlu dibanggakan. Betul tak, Kions? Menambahkan sedikit tentang apa yang you ulaskan tadi. Ini adalah satu ayat patah daripada saya punya mentor. Dia sering bagi tahu dan dia sering pesan, kejayaan bukan sesuatu yang megah-megah, tetapi kejayaan sebenarnya adalah detik dan titik-titik. Maknanya ia adalah proses. So kita jangan pandang saja kepada benda yang kita achieve pada penghujungnya, tapi untuk mencapai dekat situ sebenarnya detik demi detik tu adalah yang penting. Kita buat sehabis baik. Betul. Dalam sepanjang perjalanan kita tu. Itu yang penting. Betul. Ya. Terima kasih, Kions, atas pandangan, atas perkongsian, dan sebenarnya Kions ini sangat berbakat untuk menjadi motivator dan penceramah untuk menggalakkan belia supaya bermotivasi diri mereka sendiri untuk menjadi yang lebih baik dan ke arah yang lebih bagus. Saya ucapkan sekali lagi kepada Kions, ribuan terima kasih kerana meluangkan masa untuk ruangan Wawan Sabda Bahasa, kepada kru saya, Azrul, dan juga pelajar pelatih daripada UiTM, Ikmal, dan kita ada pembantu Kions, Emily dekat sini. Emily, nanti kita tunjuk gambar dia. Sekian, terima kasih. Jangan lupa terus subscribe Magic Fingers YouTube dan ikuti package yang dijual oleh Kions di TikTok, dan banyak ilmu-ilmu yang berguna yang boleh membuatkan anda menjana pendapatan sampingan dan juga pendapatan pasif. Untuk itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih banyak-banyak. Subscribe, jangan tak subscribe. Thank you.
Saya dan Kions ada serangkap ataupun sebuah pantun untuk para pembaca dan juga penonton YouTube Magic Fingers, dan silakan Kions. Mari mengail di Sungai Pekan. Makan nasi bersama kicap. Bahasa Melayu wajar dimertabatkan. Kions TikTokers mantap berasap. Weh, wah. Thank you, Okay. terima kasih. Hai, salam sejahtera. Nama saya Kion. Saya merupakan seorang TikTok influencer dan TikTok guru. Ribuan terima kasih kepada pihak editorial Majalah Dewan Bahasa dan Pustaka memberikan saya peluang ini untuk buat temu ramah ini dan berkongsikan tentang inspirasi-inspirasi tentang bahasa Melayu dan juga media sosial dan sebagainya. Oleh itu, untuk mereka yang minat tentang konten-konten saya berbahasa Melayu mengajar, konten-konten mengenai marketing dan sebagainya, boleh ikuti saya di TikTok Kions Chan, Instagram saya juga Kions Chan, dan semua platform-platform lain pun menggunakan nama yang sama. Sekian, terima kasih dan harap berjumpa anda lagi.